بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, tersambung ووقته لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ووقته, ini disambung sikit amalannya. ووقته 9 سنين, 9 tahun. Yang muslim-muslimat bila sebut 9 tahun, ini nak cerita tentang umur permulaan haid. Iaitu seorang perempuan yang mula-mula dia boleh dihukumkan bermulanya darah haid dia adalah 9 tahun. 9 tahun tadi dia ada perkiraan dia, iaitu yang pertama 9 tahun qamariyah takriban. 9 tahun. Apa maksud 9 tahun? Yakni tahun ke-9 kelahiran dia. 9 tahun, tahun ke-9 kelahiran dia. Baik, qamariyah. Apa maksud dengan qamariyah? Qamariyah dengan maksud bulan tersebut mengikut bulan Hijri, ataupun orang kita panggil ikut kalender Islam. Maksudnya bukan bulan Masihi, sebab bulan Masihi dengan bulan Hijri setiap tahun dia akan ada beza 11 hingga 10 hari. Maka walaupun kalaulah bulan Masihi dia sudah cukup 9 tahun, maka hakikatnya pada qamariyah dia sudah lebih daripada 9 tahun. Takriban yakni hampir-hampir. Apa maksud hampir-hampir? Hampir-hampir di sini dengan maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lebih. Dia bila maksud 9 tahun ni takriban. Kenapa ulama letak istilah takriban? Kerana akan jadi persoalan. Orang tanya apa? Adakah disyaratkan genap 9 tahun ataupun hampir-hampir 9 tahun? Adakah disyaratkan genap 9 tahun ni? Maka ulama kata tak syarat pun genap, tapi syarat dia takriban, hampir-hampir nak genap. Dah hampir-hampir nak genap tadi lama mana? Maka kata ulama tidak lebih. Kalau nanti tak jauh lama, tidak telus, tidak lebih, sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid kita tahu sehari semalam. Sekurang-kurang haid kita tahu sehari semalam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Maka maksud dia benda tidak lebih daripada 16 hari. Untuk faham masalah ni, anda buat contoh. Contoh mana? Pak beradik, kembar pak, Aminah, Siti, Sarah, lagi Aisyah. Dia tak ada kaitan antara hidup dan mati. Baik, kepak-pak ni lahir pada tarikh yang sama, iaitu bila? 20 Rejab. Cuma pada tahun 20 Rejab, tahun ke-9 kelahiran dia.
tahun ke-9 kelahiran, Aminah keluar darah pada 25 Rejab. Bila keluar di 25 Rejab, confirm genap 20 Rejab. Maka hak ni tak ada masalah. Haid. Jelas Muslim-Muslimat? Siti keluar darah pada 20 Rejab. 20 Rejab. 15 Rejab. 15 Rejab. Sarah keluar darah pada 3 Rejab. Aisyah hendak ya, kita ambil 3 beradik dah. Ya, banyak-banyak Pak. 3 beradik. Baik. Masalah Aminah selesai sebab genap dah 25. Genap dah 9 tahun. Yang menjadi persoalan pada Siti dan juga Sarah. Adakah mereka ini sudah haid ataupun tidak? Maka baik, kita cuba lihat. 15 Rejab tak cukup 20 Rejab. Berapa hari lagi nak cukup? 5 hari. Betul? 15 Rejab kepada 20 Rejab nak cukup 9 tahun adalah 5 hari. Maka 5 hari tidak lebih daripada 16. Maka ketika itu darah pada 15 Rejab adalah darah haid. 3 Rejab. 3 Rejab nak cukup 9 tahun berapa hari? 17 hari. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kita lihat di sini. Dia dah maka 17 hari, lebih daripada 16 hari. Maka darah pada hari 3 Rejab adalah darah istihadah. Jelas Muslim-Muslimat? Darah istihadah. Cuma ulama kata sekiranya darah tak berterusan. Maksud apa darah berterusan? Tubik 3, kemudian 4 tubik lagi, kemudian 5 tubik, 6 pun tubik. Maka kata para ulama, sekiranya darah tak berterusan, 8 baru berhenti. Dia Sarah tubik darah pada 3 Rejab. Darah berterusan sehingga 8. Sehingga 7 dan 8. Baik. Maka kata para ulama, untuk menggenapkan 15 hari, bila masuk, maknanya kata para ulama, sekiranya darah ini berterusan. Ni tempoh darah Sarah. Maka kata para ulama, ketika ini dihukumkan 3 dan 4 adalah sebagai istihadah, 5 dan 8 adalah haid. Kerana nak mencukupkan 15 hari. Faham? Susah dah. Ni secara ringkas lah kita sebut. Setakat ni ada nak tanya benda-benda hak dalam live ke, hak ngaji sini ke? Sebelum kita masuk aqallut tuhuran. Tak ada dah. Tak ada apa. Tak ada, kita masuk hak bahasa ni. Macam وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. Baik. Wa aqallu tuhrin, dan sekurang-kurang suci. Maksud sekurang-kurang suci tadi guna, yakni daripada haid nak jadi haid baru. Daripada haid lama nak jadi haid baru, aqallu tuhrin baina haidatain. Yakni bila daripada haid lama nak jadi haid baru, mestilah jarak dia sekurang-kurangnya 15 hari. Sekiranya kurang daripada tempoh 15 hari, 15 yauman bilayaliha, sekiranya kurang daripada tempoh 15 hari, maka ketika itu kata para ulama, hukum dia tidak hukum haid lagi. Baik, contoh kita buat.
Sebab itu, sekurang-kurang haid 15 hari. Boleh jadi tak haid orang tu dalam masa sebulan 2 kali haid? Boleh jadi. Macam mana? Contoh, kita buat masalah. Seorang perempuan, dia keluar darah pada 1 hari bulan sehingga 3 hari bulan. Haid dia berapa hari? 1 hingga 2 sehari. 2, 3, maka keluar haid dia 2 hari. Faham? Kemudian, pada 4 hari bulan, dia suci. 4 hari bulan, dia suci. Suci sehinggalah pada 23 hari bulan. Yakni benda, kemudian 24 hari bulan sehingga 26 hari bulan keluar darah balik. Baik, hak ni kita hukumkan masalah pertama. 1 sampai 3, 2 hari. Hak ni tak apalah, haid, tak masalah. Hak ni 4, 23, lebih daripada tempoh 15 hari, betul? Maka ketika ini suci. Adapun 24 hingga 26, apabila suci sudah melebihi 15 hari, lebih daripada 15, maka ketika itu 24 hingga 26 ni juga adalah hukumnya sebagai haid. Jelas? Maka boleh jadi dalam tempoh sebulan 2 kali haid. Bila cukup haid suci itu 15 hari. Tapi sekiranya tak cukup. Tak cukup kan? Contoh kita buat masalah. Seorang perempuan, dia keluar darah 1 sehingga 10. 11 hingga darah. 11 hingga 20 bersih. 21 hingga 25 tubik balik. Kita letaklah sampai 27 dulu. Sampai 27. Maka kata para ulama, ketika ini keluar darah. Baik, maka ketika ini kata para ulama, 1 hingga 10 adalah haid. Tidak timbul isu. 11 hingga 20 bersih, suci. Namun yang menjadi persoalan di sini, kerana apa? Kerana suci di sini baru 10 hari. Maka 21 ni, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Maka kata para ulama, 21 sehingga 25 ini adalah istihadah. Darah yang keluar adalah darah istihadah. Adapun 26 hingga 27 adalah darah haid. Sebab apa? Kerana sudah cukup 15 hari suci. Jelas? Ini masalah yang kedua. Timbul persoalan di kalangan masyarakat kita. Baik, ustaz kata sekurang-kurang suci 15 hari. Mana dalil? Maka ulama melihat sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka dalam tempoh sebulan 30 hari. Bila sebanyak-banyak haid 15 hari, maka yang berbaki 15 hari. Sebab itu sekurang-kurang suci 15 hari. Jelas? Masalah yang kedua, kata para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata para ulama, berlakunya sebanyak-banyak suci. Yakni benda, adakah ada jarak di antara haid baru nak jadi haid lama, nak jadi haid baru, ada jarak ke tak? Maka menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak ada had. Dalam matan Safinatun Najah sebut kan, la hadda li aksarihi. Dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Maksudnya, daripada haid lama nak jadi haid baru tidak ada syarat. Boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 2 tahun, boleh jadi sebulan, melihat kepada orang tu sendiri. Ana temu banyak masalah. Ada orang puang 2 tahun tak keluar darah. Ada orang puang 3 bulan tak keluar darah. Adakah ketika itu kena takdir? Kata ulama tak. Sebab jarak di antara suci tidak ada had. Faham? Baik.
Ada soalan dia? Kenapa 21 tak jadi haid balik? Sebab inqita' haid sebenarnya belum cukup 15. 21 ni tak jadi haid sebab tempoh suci belum cukup 15 hari. Faham ke tak? Ni keluar darah kali kedua. Masalah dia, suci pada sini baru 10 hari. Maka 21, 22, 23, 24, 25 adalah untuk mencukupkan 15 hari suci. Sebab tu dihukumkan istihadah. Bermulanya haid 26 kerana sudah cukup 15 hari suci. Dalam masalah, boleh buka dalam kitab Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal, dia kata mencukupkan 15 hari suci. Masalah mencukupkan 15 hari suci. Jelas tak? Kan ada soalan? Tidak jadi ke kalau 21 tu jadi haid lama? Tak jadi. Dia tak akan jadi haid lama. Sebab apa? Sebab dia sudah lebih 15 hari daripada tempoh haid baru. Dia berbeza masalah. Kalau kita buat 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 13 suci. Ni darah. Ni bersih. Hari ke-14 tubik balik. Kalau 14 tubik balik, hak tu boleh hukum haid. Sebab apa? Belum lebih 15 hari. Tapi hak ni masalah dia, darah kedua datang sudah lebih 15 hari. Faham ke tak? Sudah lebih 15 hari daripada darah yang pertama. Maka 14 ni, kalau masalah ketiga ni, 14 ni masih haid. Melainkan kalaulah dia keluar lebih daripada 15 hari. Contoh sampai hari ke-17. Maka ketika itu, mestilah dimasukkan dalam hukum istihadah. Yakni kena tengok sifat, kena tengok adat dan berbagai lagi. Jelas? Tak dikira nakak ke tempoh suci tu? Tidak dikira nakak. Dia, kalau masalah ni, tak akan timbul isu nakak. Sebab apa tidak timbul isu nakak? Kerana disyaratkan nakak, mesti dalam tempoh 15 hari. Masalah ni, 21 sudah lebih daripada tempoh 15 hari. Adapun hak ni akan berlaku isu nakak. 11 hingga 13 berlaku isu nakak. Sebab apa? Kerana darah kedua datang pada masa lagi dalam tempoh 15. Faham? Ada soalan? Hak menjawab, faham ke tak? Masalah haid ni sebenarnya, bila kau online ni payah sikit. Dia kalau ada depan mungkin mudah sikit kita nak menerang. Yalah dah. Baik, sebaca. ويحرم به ما يحرم بالجنابة. Baik, ni selesai masalah sekurang-kurang suci, masalah haid. Sekarang ni nak masuk masalah baru. Dan diharamkan dengannya dengan orang haid tadi tu. Dengan haid tadi. Ma yahrumu bil janabah. Barang yang diharamkan kerana junub. Apa dia? 6. Pertama, semayang. Tawaf. Sentuh Quran. Kemudian, tanggung Quran. Yang keempat, baca Quran dengan niat Quran. Mengqasad Quran. Yang keenam, iaitu lalu murur fil masjid. Muksu wal murur fil masjid. ومرور المسجد إن خافت تلويثه والصوم والطلاق فيه والاستمتاع بما بين السرة والركبة ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. Baik. Selain diharamkan ke atasnya barang-barang orang yang berjunub, 6 perkara tadi, haram juga kepada dia mururul masjidi in khafat talwisu. Lalu ulang alik dalam masjid in khafat, sekiranya takut, talwisuhu, mengotori masjid. Maksud dia darah haid dia nitik dalam masjid. Hak ni kata para ulama, sekiranya takut maka hukumnya haram. Adapun sekiranya terjaga, maksud dia ada pakai modeh molek, darah dok menitik keluar, maka ketika itu ulama kata benda makruh dia muruh fil masjid. Sekiranya yakin tidak akan mengotori masjid. Adapun sekiranya bimbang mengotori masjid, maka hukumnya haram. Adapun sekiranya yakin tidak mengotori masjid, hukum dia makruh. Yalah. Wasaumu, dan juga haram ke atasnya puasa. Hak ni ijma'an kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia puasa juga hukumnya haram dan tidak ada manfaat.
wal talaqu fihi, dan juga talak. Haram ditolak, yakni benar haram diceraikan seorang perempuan ketika haid. Sebab apa? Akan menyebabkan tempoh, apa panggil dah? Tempoh iddah dia akan jadi panjang. Sebab dalam mazhab Syafi'i, dia disyaratkan salah satu quru', 3 quru'. 3 quru' di sini dengan makna 3 kali suci. Sekiranya dia diceraikan ketika suci, diceraikan ketika suci haid, maka dia 1 kali suci. Kemudian suci, mari haid kali kedua, 2 kali suci. Suci, mari haid kali 3, maka dia boleh nikah. Berbeza dengan masalah orang yang diceraikan ketika haid. Bila dicerai ketika haid suci, tak kira 1 kali suci. Mari haid kali kedua, baru suci. Baru 1 kali suci. Suci, haid, suci, haid. Haid kali keempat baru hukum dia suci. Berbeza dengan masalah orang ditolak ketika suci, maka dia hanya memadai 3 kali suci. Ada pun ni terpaksa 4 kali haid, menyebabkan akan terbeban pada dia. Sebab itu ulama kata talak ketika haid adalah dipanggil talak bain. Hukum dia haram, tapi talak tak dijatuh. Sama ada dia talak secara sarih ataupun secara kinayah. Ini masalah yang panjang, perlu diperbahaskan dalam masalah munakahah. Kalau bid'ah. Talak bain dengan bid'ah sama tak? Dah. Talak bid'ah. Bain itu. Walistimta'u bima baina surrati warukbah. Dan haram juga dia bersedak-sedak di antara pusat dengan lutut. Sama ada jima', bahkan kalau dalam Manhajul Qawi disebut walaupun adanya pelapik. Sama ada pelapik ke tak ada pelapik ke, di antara pusat dengan lutut hukumnya haram. Hak ni atas satu qaul. Ada qaul kata kalau ada pelapik tak apa. Ada qaul yang ketiga kata haramnya hanya jima' je. Namun yang ditarjih oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Manhajul Qawi, dia kata di antara pusat dengan lutut haram walaupun berlapik. Jelas. Wayajibu 'alaiha qada'u as-shaumi duna as-salah. Maka wajib ke atasnya qada puasa, tetapi tidak wajib qada sembahyang. Sembahyang tidak wajib. Ada pun puasa wajib dia qada. Timbul isu hari itu masalah naqab. Kan kita buat masalah kemarin kan. 15 hari perempuan cuba dah. Tak ya. Lambat. Lambat. Tak boleh tu kat sini. Tu kat sini. Masalah dia, seorang perempuan dia keluar darah 1 sehingga 10. 11 hingga 13 bersih. 14 keluar balik sampai 15. Ni masalah ni dah keluar daripada tempoh 16. Jadi semuanya adalah haid. Faham? Jadi sini ni haid. 14 dan 15 juga haid. 11 hingga 13 dihukumkan naqab. Jadi kalau dia puasa pada hari ni, macam mana hukum? Maka ketika ini berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i, dia wajib qada puasa pada hari ke-11 hingga hari ke-13. Jelas? Sebab apa? Kerana naqab mu'tamad mazhab Syafi'i adalah haid. Baik, ada orang tanya satu isu, kena jawab sikit isu ni. Adakah masalah darah dalam 15 ni kena tengok juga warna dan juga adat? Tak. Marilah apa sahaja sifat, warna hitam ke, warna merah ke, kuning ke, perang ke, keruh ke, selagi mana dalam tempoh 15 semuanya adalah haid. Tidak perlu melihat darah kuat, darah lemah, tidak. Dia timbul isu darah kuat, darah lemah apabila darah tubik lebih daripada 15. Jelas? Dia gini, orang puan apabila dia sudah berlaku haid kepada dia, maka dia kena ada kalender sendiri. Kemudian dia kena catat semualah darah dia.
bila darah dia berubah apa semua. Sebab apa? Sebab KG dia nak akan guna pada masa akan datang. Jelas? Faslun fil mustahadah. Bab pada mustahadah. Dia sebenarnya mustahadah kita kena faham. Baik, kita kena faham muslimat. Darah yang keluar daripada faraj perempuan, dia ada 3 jenis darah. Orang perempuan dia keluar daripada kemaluan dia 3 jenis darah. Pertama dia panggil darah haid. Darah haid. Yang kedua hak keluar daripada faraj perempuan dipanggil darah istihadah. Yang ketiga darah nifas. Walaupun sebahagian ulama ada menambah tambah darah yang keempat, iaitu dipanggil darah fasad. Namun ulama mutaakhirin kata darah fasad, darah istihadah sama maksudnya. Kedua-duanya wajib. Hanya khilaf pada lurah. Pada maksud sama. Jadi kita tak payah peningkan. Melainkan kalau kita daurah haid lagi kan akan perjelaskan. Cuma muslimat, darah ada 3. Darah haid. Apa itu darah haid? Darah yang keluar daripada rahim perempuan ketika tempoh dia sihat. Hak ni kita selesai dah perbahasan. Yang kedua darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Selagi mana belum kosong rahim, maka ketika itu belum berlaku darah nifas. Jelas? Yang ketiga dipanggil darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Selain darah yang dihukumkan sebagai haid, selain daripada darah yang dihukumkan sebagai istihadah, sebagai nifas, maka ketika itu darah itu dihukumkan sebagai haid. Jelas? Haid dia ada perkiraan dia. Pada masalah haid, istihadah haid ada 7 perkiraan. Dipanggil 7 formula. Adapun pada masalah nifas ada 5. Ana buat nota dah. Pada Ustaz Hafizuddin kita. Ustaz Hafizuddin seorang kan? Ustaz Hafizuddin dan pasangan. Ustaz Hafizuddin kita salin balik dah. Jadi boleh tengok dalam dalam itulah. Boleh tengok dalam grup. Cuma anda tengah duk mikir lagi. Anda mungkin anda tak hura kot masalah istihadah ni. Melainkan kalau ada permintaan lah. Anda rasa beratnya anda tak hura masalah istihadah. Kemungkinan kayak gini bila khatam Muqaddimah Hadramiyah, kita buat daurah di bawah Darul Ihsan untuk daurah haid nifas. Sama ada buku kita Al-Ibanah, Ibanatul Ahkam, Syekh Khatib, ulama daripada Tarim tulis, ataupun ana baca risalah ana tulis sendiri, iaitu kitab Al-Khulasah fi Ahkam Al-Mar'ah. Buku ni tak pernah publish lagi. Buku haid ana publish satu je baru hanyalah hukum Al-Khulasah fi bayani bukan Al-Khulasah, Asasul Bina fi bayani ahkam nisa. Hak tu baru cetak. Hak tu pun cetak di Mesir. Pernah baca di Terengganu sekali, di Mesir sekali. Patut tak cetak buku haid. Jadi Al-Khulasah ni mungkin ana baca tapi tak cetak kok, sekadar photostat dan baca di Jordan. Bila tu kita tengok keadaan sama ada secara online ataupun kita buat perjumpaan di rumah rumah Darul Ihsan. Kita sewa rumah kalau tak guna untuk daurah ada. Jadi kita insya-Allah lah. Cuma ana merasakan untuk istihadah ni boleh tengok dulu nota tu. KG anda akan buat kesimpulan mudah je. Tapi tidaklah menegang satu persatu. Cuma kita baca dulu KG kita akan baca. Soalan dia. Tumpah darah. Dikira Masalah beranak dia gini. Orang perempuan darah bila hukum darah nifas ni bila kosong rahim. Selagi mana belum kosong rahim adalah darah istihadah. Melainkan darah tak dikeluar, darah beranak tu keluar lebih daripada sehari semalam. Lebih daripada sehari semalam maka hukum darah haid. Maka kena tengok tumpah darah tu. Kalau tumpah darah tu sehari semalam, tubik tak berhenti sehari semalam, maka darah haid. Baca wal mustahadatu. Wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma tahshuhu illa idza ahraqaha ad-damu. Baik, orang perempuan yang berlaku istihadah. Orang perempuan yang berlaku istihadah. Istihadah hukum. Mustahadah perempuan yang mengalami istihadah. Dia kata benda taghsilu farjaha, dia kena basuh farah dia.
Summa tahshuhu. Tahshuhu ni benda dia kena sumbat. Dia kena sumbat kemaluan dia. Illa idza ahraqa haddam. Melainkan kerana dia merasa panahnya darah haid. Panahnya darah istihadah dia tu. Maka ketika itu dia tidak perlu sumbat. Au kana shaiman, ataupun dia sedang puasa. Fa illam yakfiha, sekiranya tidak cukup dengan semata-mata sumbat kain, sumbat perca kain dalam kemaluan tadi, ta'sibu bi khirqati summa tatawaddau, maka dia kena ta'sibu, dia kena meliputinya dengan khirqah, dengan kain. Maksudnya dia kena ikat kemaluan dia dengan kain, ikat daripada bahagian bawah dan ikat daripada bahagian tepi. Tapi muslimat, isu ni dah timbul dah learning, kerana learning ada modeh. Orang puan dia ada modeh, kemudian modeh tu boleh dilekatkan di suara dalam dia. Maka tidak timbul isu untuk sumbat dalam kemaluan, untuk pakai kain daripada bawah dan bahagian tepi. Waktu tu tak timbul dah. Sebab dia sudah ada modeh dan juga suara dalam. Jadi tidak timbul isu sangatlah. Summa tawadda'a, kemudian dia berwuduk. Au tayammamu, ataupun dia bertayamum. Fil waqti, syarat dia mesti dalam waktu. Tubadiru bis salah fa in akharat. Wa tubadiru fi salah, dan dia kena bersegera untuk sembahyang. Fa in akharat, sekiranya dia lewatkan li ghairi maslahati salah, bukan kerana maslahat salat, istanafa, maka dia kena ulang. Ulang benda, ulang balik basuh, ulang balik pakai hak baru. Hak ni hukum dia kata ulama wajib. Walaupun masalah ini berlaku khilaf, namun yang rajihnya adalah seperti demikian. Wa tajibu taharatu, dan wajib taharah. Wa tajdidul isabah li kulli fardi, wajib dibuat gini pada semua keadaan. Orang istihadah, dia setiap kali nak semayang, dia kena suci, ulang balik suci dia, dan juga tajdid balik kain-kain dia, kena perbaharui kain dia untuk setiap kali salat. Kesimpulan kita buat gini Muslim. Baca perkara dulu. Wasalisul bauli wal mazi misluha, dan juga orang yang berlaku salisul baul ataupun salisul mazi, semuanya sama. Yang ni benda, kesimpulan mudah, orang daimul hadas. Orang daimul hadas, maka setiap kali dia nak solat, dia kena basuh kemaluan, sucikan kemaluan dia, kemudian dia kena pakai modeh. Kita ambil zaman sekarang lah, pakai modeh. Sudah pakai modeh, kena segera untuk wuduk. Sudah wuduk, kena segera untuk salat. Sekiranya dia berlengah bukan kerana maslahat solat, sudah wuduk, dia pergi goreng ikan, lipat baju, jemur baju, maka waktu dia kena ulang balik daripada awal, basuh, pakai. Faham? Ada pun kerana maslahat solat, contoh tunggu jemaah, tunggu tu imam, hak tu, maka hak tu tidak berlaku masalah. Jelas muslim-muslimat. Samalah juga orang lelaki hak berlaku salisul baul, air kecil dedah, air kecil nitik semua. Dia kena basuh kemaluan, lepas tu dia kena pakai kapas. Dia kena pakai kapas, lepas tu dia kena ikatlah guna-guna. Jangan pakai getah sudah. Ikatlah guna-guna, biar kapas jangan jatuh. Kemudian dia kena wuduk dan segera salat. Jelas dah. Wa aqallun nifas, soal ni kita sambung petang ni, kita berehat dulu anak dakwah pun nak sihat sikit. Kita tangguh sini, aqallun nifas kita sambung petang ni. Kemudian anak akan setuh sikit masalah istihadah secara ringkas. Anak tidak berhajatlah nak menghuraikan istihadah secara panjang lebar, insya-Allah. Soalan ada soalan dia. Koridor masjid ada khilaf tak dalam mazhab Syafi'i? Benar. Koridor masjid. Di masalah masjid ni begini, semua. Masjid ni tempat utama bahagian solat. Jadi koridor tu kena tanya pihak pengurusan, adakah diniatkan masjid ataupun bukan diniatkan masjid. Sekiranya diniatkan masjid, maka hukum dia hukum masjid. Cuma dia akan timbul satu isu yang besar di kalangan masyarakat kita, masalah surau. Dia jadi timbul isu banyak dalam masyarakat kita ni kerana di Malaysia ia banyak nama. Masjid, surau, balasah. Jadi surau ni hukum masjid ke tidak masjid sebenarnya? InsyaAllah hukum ni kita akan bahas petang je lah. Ana letih. Jadi kita sambung petang ni, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim.